Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan berkumpulan ini bertajuk Kem Kepimpinan dan Mempromosi Kampung Mensilau Kundasang, sempena pembukaan semula industri pelancongan. Tugasan ini adalah di bawah subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Tugasan ini disediakan untuk Profesor Madaya Dr. Muhammad Idris Bulare alias Bahari dan disediakan oleh Cik Feni Cynthia Claudius 290364, Cik Nursyida Nuruddin 290228, Puan Sandra Ali Hassan 290457, Puan Eva Verona Siao Abdullah 290120 dan Puan Dayang Nur Nasuha binti Suhaimi 290113. Sebagai pengenalan, kertas cadangan ini bertujuan memohon kebenaran pihak universiti untuk mengadakan program kepimpinan dalam kalangan pelajarnya. Program ini akan memfokuskan usaha mempromosikan industri pelancongan dan membantu masyarakat setempat di Kampung Mensilau Kundasang, Sabah. Program ini bertepatan dengan pembukaan semula industri pelancongan yang terjejas teruk oleh wabak pandemik. Objektif utama program ini adalah untuk membangunkan kemahiran kepimpinan pelajar yang mengambil bahagian di samping menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat setempat dan mempromosikan industri pelancongan di rantau ini. Program ini melibatkan 30 pelajar universiti dari Universiti Utara Malaysia dan diselia oleh Profesor Madaya Dr. Muhammad Idris Bulare alias Bahari. Program ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar dan bimbingan dan nasihat daripada penyelia. Destinasi yang dipilih untuk program ini adalah kawasan Kundasang, sebuah destinasi pelancongan popular yang terkenal kerana berdekatan dengan Gunung Kinabalu. Pandemik telah menjejaskan kawasan itu dengan ketara, menyebabkan kemerosotan dalam aktiviti pelancongan dan ekonomi. Pelaksanaan program ini akan melibatkan pembahagian peserta kepada kumpulan untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang dengan cekap, menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan mempromosikan industri pelancongan. Melalui program ini, pelajar akan membangunkan kemahiran kepimpinan dan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang cabaran yang dihadapi oleh masyarakat tempatan dan industri pelancongan. Kertas cadangan ini lebih bertujuan menyarankan satu bentuk aktiviti kepimpinan berasaskan khidmat masyarakat kepada penduduk Mensilau Sabah dengan pelaksanaan sepenuhnya pelajar Universiti Utara Malaysia. Pada akhir pelaksanaan projek ini, para pelajar akan pertama, memperoleh peluang untuk melakukan sumbangan berbentuk jangka panjang kepada penduduk tempatan. Yang kedua, memperoleh pengalaman dalam merancang dan menjalankan aktiviti dan sebuah projek sehingga berjaya. Yang ketiga, memupuk kepimpinan dalam diri setiap pelajar yang terlibat. Yang keempat, memperoleh pengalaman sosial dan empati secara langsung melalui pelaksanaan projek ini. Yang kelima, membantu untuk membawa nilai positif dan mengharumkan nama universiti dalam mencapai matlamat pembangunan negara. Dan yang akhir, sumbangan secara ikhlas dan dalam bentuk jangka panjang kepada masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eva Verona Siao Abdullah, nama metrik 290120. Matlamat program ini terdapat 4 matlamat. Matlamat yang pertama adalah matlamat umum, yang kedua matlamat teknikal, ketiga matlamat pelaksanaan dan keempat matlamat ekonomi. Matlamat umum ini adalah yang pertama untuk melahirkan mahasiswa yang mempunyai empati dan sikap bertanggungjawab yang tinggi serta berkeyakinan dalam merancang, melaksana dan merealisasikan sesuatu projek. Yang kedua pula, membina kemahiran dan kemampuan pelajar untuk memimpin dan menyelesaikan masalah secara kritis. Yang ketiga, memperkukuhkan sifat kerjasama dan kekitaan dalam kalangan pelajar dan masyarakat umum.
Matlamat teknikal pula adalah yang pertama untuk mendedahkan pelajar bahawa bakat yang mereka punyai dapat menjadi suatu bentuk pertolongan kepada golongan yang memerlukan. Yang kedua adalah penggunaan peralatan dan teknologi sejak perancangan, pelaksanaan dan akhir program dapat membantu pelajar untuk lebih mahir menggunakan peralatan dan teknologi tersebut. Seterusnya, matlamat pelaksanaan adalah yang pertama untuk selesainya pelaksanaan projek ini akan membantu pelajar untuk mendalami sifat empati dan tolong-menolong antara satu sama lain. Yang kedua adalah menjadi seorang warga negara yang lebih bertanggungjawab untuk melakukan sumbangan kepada negara. Yang ketiga, menguasai kemahiran merancang, melaksana dan menyelesaikan masalah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, mendalami kebolehan untuk melakukan perbincangan dan mencapai kesepakatan bersama bagi menghasilkan idea yang optimum. Matlamat yang terakhir pula adalah matlamat ekonomi. Yang pertama adalah pelajar dapat melakukan sumbangan dalam ekonomi negara dengan kos yang minimum. Matlamat ekonomi yang kedua pula adalah dapat membantu pelajar untuk melakukan perancangan bajet secara rasional dan relevan. Dan yang terakhir, melibatkan sumbangan dari pihak yang berkenaan untuk melaksanakan aktiviti yang membawa kebaikan kepada kedua-dua pihak. Kita beralih pula kepada skop dan punca maklumat. Terdapat beberapa bidang tumpuan skop yang difokuskan dalam projek ini. Yang pertama, memberi motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan sebuah sumbangan kepada negara. Yang kedua, penguasaan terhadap perancangan dan pelaksanaan projek dan kepimpinan. Dan yang ketiga adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dialami masyarakat dalam sektor pelancongan khususnya. Punca maklumat pula. Terdapat beberapa punca maklumat yang digunakan dalam perancangan aktiviti ini, iaitu hasil perbincangan bersama ahli kumpulan dan penambahbaikan serta pemantauan dari pensyarah. Kedua, menggunakan data sekunder seperti rujukan dan rujukan melalui bahan atas talian. Ketiga pula adalah hasil maklumat daripada penduduk kampung dan tinjauan ke tempat projek. Ketiga-tiga punca maklumat ini amat menyumbang kepada perancangan aktiviti yang lebih efektif di samping bersedia dengan aktiviti yang bersesuaian terutama dalam tempoh peralihan fasa endemik ketika ini. Situasi semasa. Statistik dari portal rasmi Sabah Tourism Board menunjukkan penurunan kemasukan pelancong asing ke Sabah pada tahun 2021 akibat pandemik global. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia mengenai fasa transisi endemik memberikan harapan untuk membuka semula perniagaan yang terjejas. Industri pelancongan dalam negara tidak dapat menandingi hasil kedatangan pelancong asing sebelum pandemik. 3.4 juta diperuntukkan oleh kerajaan untuk menyelenggara produk dan destinasi pelancongan sedia ada dan 26.9 juta untuk membangunkan sektor pelancongan di Sabah. Projek ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan dan membantu masyarakat setempat mempromosikan kembali aktiviti pelancongan di Kundasang Sabah. Projek ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengambil inisiatif dan menggiatkan semula industri pelancongan di kawasan yang terjejas. Pelajar boleh membangunkan kemahiran kepimpinan melalui pengurusan projek dan pelbagai aktiviti. Projek itu membolehkan pelajar memainkan peranan aktif dalam membantu masyarakat setempat dan mempromosikan aktiviti pelancongan di Kundasang Sabah. Penglibatan pelajar sebagai pemimpin dalam projek ini diharap dapat melahirkan pemimpin masa depan yang berkebolehan dan berpengalaman dalam mengurus projek dan mengetuai aktiviti sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, keperluan untuk perubahan. Projek ini bertujuan untuk merealisasikan pembangunan semula industri pelancongan di Kundasang Sabah. Aktiviti kepimpinan pelajar dalam projek ini diiktiraf sebagai satu tujuan latihan universiti. Projek ini bertujuan untuk memupuk semangat kepimpinan dan kemasyarakatan dalam kalangan pelajar. Pelaksanaan projek ini akan membantu mahasiswa dan mahasiswi mengembangkan kemahiran kepimpinan dan pengurusan dalam pelbagai aspek termasuk perancangan, pengurusan masa,
komunikasi dan kepimpinan berpasukan. Projek ini juga akan membantu para pelajar yang belum pernah terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan kepimpinan untuk mendapatkan pengalaman langsung. Penggunaan teknologi terkini dan aplikasi-aplikasi dalam pelaksanaan projek ini akan meningkatkan kesedaran para pelajar mengenai kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian dan dunia perniagaan. Projek ini tidak hanya membantu masyarakat setempat, tetapi juga memberi manfaat kepada para pelajar dalam pembangunan diri mereka sebagai pemimpin masa hadapan. Aktiviti dan tenaga yang digunakan. Mengagihkan barangan rumah dan dapur serta memasang kain rentang untuk majlis perasmian. Ceramah keusahawanan oleh penceramah jemputan, melibatkan 5 pelajar teknikal dan pelajar lain yang menguruskan soal jawab dan keperluan komuniti. Senaman aerobik ringan diketuai 10 pelajar bagi menggalakkan penyertaan masyarakat sebelum membersihkan dan mencantikkan kawasan. Membersih, menghias dan melukis mural dengan 4 kumpulan diperuntukkan untuk melaksanakan projek secara sistematik. Merakam imej dan video untuk tujuan promosi diketuai oleh pelajar hanya menggunakan telefon pintar untuk membimbing komuniti dalam promosi dalam talian yang mudah dengan peralatan yang minimum. Latihan praktikal dalam promosi dalam talian menggunakan komputer riba untuk mengajar masyarakat cara menggunakan aplikasi untuk meningkatkan produktiviti perniagaan. Majlis penghargaan dan penutup, di mana AJK pelajar dapat mempelajari cara menguruskan prosedur dari awal hingga akhir dan hadiah penghargaan diagihkan kepada masyarakat. Laporan dari perspektif pengarah program dan ketua mensilap akan dibentangkan. Program Mentor Mentee di mana pelajar berpengalaman dilantik sebagai mentor untuk membimbing pelajar kurang mahir sepanjang program untuk memupuk kerjasama dan membina hubungan baik. Perbincangan refleksi untuk mengumpul maklumat balas daripada pelajar tentang pengalaman mereka sepanjang program, termasuk berkongsi kejayaan dan cabaran yang mereka hadapi. Dan akhir sekali, pemberian tugas kepimpinan kepada pelajar selepas tamat program yang melibatkan penulisan laporan refleksi tentang pengalaman mereka dalam mengetuai aktiviti tertentu. Jadual aktiviti pada hari Jumaat 2 Jun 2023, 9 pagi hingga 10 pagi dijangka perhimpunan, taklimat dan doa, kemudian bertolak dari terminal bas. 1 petang ketibaan ke kawasan program diteruskan dengan taklimat oleh ketua kampung dan perasmian program. 1:30 petang, aktiviti pertama pengagihan barang dapur untuk keluarga angkat, bergerak ke rumah keluarga angkat masing-masing, memasang banner dan menyediakan susun atur barangan untuk aktiviti. 3:25 petang, solat asar. 3:50 petang, penyediaan dan pengurusan diteruskan. 5:58 petang, solat maghrib dan solat isyak. 7:25 malam, pengurusan diri menyediakan makan malam bersama, bergerak ke dewan. 8:30 malam, aktiviti kedua, ceramah keusahawanan daripada VIP, Pengarah Institut Usahawan Muda Kota Kinabalu, Meja K. Dr. Zamri Ibni Gulam Rasul. Dan akhirnya 10:30 malam hingga 11:30 malam, minum malam, berkemas dan bersurai. Jadual aktiviti hari Sabtu 3 Jun 2023 dimulakan dengan solat subuh 4:30 pagi hingga 5:30 pagi. Kemudian persiapan sarapan 6:30 pagi, aktiviti ketiga, persiapan aktiviti dan juga senam robik bersama penduduk. 7:40 pagi, pengagihan kumpulan, tugas dan peralatan aktiviti kepada masyarakat. 8 pagi, aktiviti keempat, mengecat papan tanda, melukis mural, pembersihan kawasan homestay. 12:30 tengah hari, menyediakan makan tengah hari, dan kumpulan teknikal akan menguruskan peralatan teknikal di dewan. 1:40 petang, aktiviti kelima, melakukan penggambaran dan video kawasan homestay menggunakan kamera telefon pintar sahaja. 2:40 petang, aktiviti keenam, membuka akaun media sosial untuk pengusaha homestay yang tidak mempunyainya.
menjalankan praktikal untuk melakukan promosi secara atas talian dan sesi soal jawab bersama pengusaha homestay. Pada jam 5 petang, persediaan makan malam dan menyediakan persiapan di Dewan. 6 petang, aktiviti ke-7, majlis apresiasi dan makan malam bersama penduduk, ucapan ketua kampung, ucapan pengarah program, penyampaian cenderahati, sesi bergambar dan kemudian majlis dijangka selesai pada 9 malam. Seterusnya pada hari Ahad 4 Jun 2023, pelajar-pelajar akan berkemas dan pulang ke tempat masing-masing serta dijangka sampai pada jam 3 petang. Anggaran perbelanjaan, pendapatan, kutipan daripada 30 ahli kumpulan, RM50 seorang, berjumlah RM1.500, kutipan sumbangan daripada Universiti Utara Malaysia, RM1.000 Malaysia, sumbangan daripada Wakil Rakyat RM1.000 Malaysia, dana kelab kokurikulum RM1.000 Malaysia. Jumlah pendapatan yang diperolehi sebanyak RM4.500 Malaysia. Manakala perbelanjaan untuk program ini bagi perkara pengurusan dan perjalanan bas pulang dan balik 30 orang RM720, pembelian peralatan cat Nippon Paint, peralatan mengecat dan pembersihan dan peralatan disinfeksi RM1.550, perbelanjaan makan dan minum RM1.500 Malaysia, perbelanjaan cendera mata dan hadiah, sijil dan alat tulis RM400, perbelanjaan kecemasan dan lain-lain RM330 dan jumlah anggaran perbelanjaan dalam RM4.500. Kesimpulannya, kumpulan kami berharap aktiviti ini dapat menyumbangkan kepada negara, masyarakat dan institusi dalam jangka masa panjang. Aktiviti yang dijalankan dapat membantu meningkatkan modal insan setiap pelajar dan meningkatkan kemahiran serta pembangunan diri mereka. Ia juga dapat mengubah minda pelajar terhadap tanggungjawab mereka kepada masyarakat sekeliling. Penggunaan teknologi dan perancangan yang teliti boleh membantu melaksanakan projek dengan berkesan dengan mengoptimumkan sumber sedia ada. Ini secara tidak langsung membantu masyarakat memperoleh ilmu yang boleh diaplikasikan dalam perniagaan mereka dan mewujudkan peluang untuk menambah pendapatan mereka dengan menggunakan aplikasi dan teknologi terkini untuk memasarkan produk mereka. Sekian saja pembentangan dan ulasan kami tentang kem kepimpinan dan mempromosikan Kampung Mensilau Kundasang sempena pembukaan semula industri pelancongan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.